Saya nak ceritalah pengalaman saya yang belajar pelbagai bidang. Dulu masa zaman sekolah menengah, especially form 4 lah kan, saya masuk sekolah teknik. Jadi saya sekolah teknik ampangan, saya ambil bidang mechanical engineering ataupun kejuruteraan mechanical. Selepas tu bila saya sambung belajar di peringkat matrik, Kolej Metropolitan Perlis, saya sambung pula dalam bidang perakaunan. Dekat situlah saya belajar ekonomi, asas-asas ekonomi, keluk dan sebagainya. Walaupun tak banyak, sedikit sebanyak saya belajar dekat situlah. Dan saya rasa walaupun saya telah tamatkan metroklasi, tapi saya nak kembali kepada bidang sains. Dan sebab itu saya mengambil bidang pendidikan jasmani di Universiti Putra Malaysia. Saya belajar berkaitan dengan sukan lah. Baik, seterusnya selepas saya tamat pengajian, saya telah mencuba beberapa bidang yang lain. Saya pergi ke kelas yang saya tak patut ambil lah, di mana saya pergi ke kelas fakulti yang lain, bukan di bawah fakulti pendidikan, iaitu di bawah fakulti sains, iaitu nama subjek itu falsafah sains. Kan? Mulalah saya jumpa dengan benda-benda yang berkaitan dengan falsafah pula. Sebab itu ketika saya habis belajar di UPM, saya telah mendapat tawaran menyambung belajar falsafah matematik dan elektromatematik dalam bidang master lah. Tapi saya tak berjaya lah, saya drop out lah. Dan saya berhenti, kemudian saya bekerja. Saya bukan bekerja dalam bidang cikgu, saya bekerja dalam bidang NGO. Kemudian saya sambung pula dalam bidang sains politik. Mostly kerja saya sekarang adalah bidang social science. Dan saya boleh katakan terutamanya selepas saya dah graduate lah 2013-2014 saya mula merasakan bahawasanya sepatutnya kalau saya masuk U dulu saya patut ambil ekonomi lah. Saya rasa macam tu lah. Tapi sebenarnya ada pro and cons lah. Kenapa? Baik, saya ceritakan yang pertama. Yang pertama, bila kita belajar banyak bidang, kita lebih versatile. Kita boleh memahami banyak bidang ilmu yang kita ada. Yang kedua adalah kita boleh menulis banyak benda, kita boleh bercakap banyak benda, kita boleh berbincang banyak benda. Bermaksud kita mempunyai pengetahuan yang lebih daripada satu bidang. Ini antara kelebihannya adalah. Tapi apakah kontra dia? Kontra dia adalah yang pertama, kita jarang dijadikan rujukan. Kenapa jarang dijadikan rujukan? Kita tidak mempunyai satu pengkhususan dan kita tidak dianggap sebagai pakar, ataupun yang dianggap kalau orang itu belajar pelbagai bidang bermaksud dia tidak pakar dalam semua bidang, ataupun dia tidak ada pakar dalam apa-apa bidang. So ini adalah cabaran bagi orang-orang seperti saya yang belajar pelbagai bidang, dan akhirnya saya hendak bercakap suatu bidang bukan satu benda yang mudah. Tak semua orang boleh terima dan tak semua orang mahu mendengar. Cabaran pada saya sendiri juga adalah apakah bidang yang kita nak memberi pengkhususan. Sudah tentu kita tak boleh pakar dalam semua bidang. Kalau kita pakar semua bidang, maksudnya kita ni bukan manusia lah, kita alien lah. Tapi maksud saya kat sini adalah saya sendiri apabila saya hendak membuat pilihan apakah bidang yang saya betul-betul nak ceburi, saya mengambil masa yang lebih lama, mengambil masa yang bertahun-tahun untuk saya explore. Ini menyebabkan saya rasa macam, bidang ni pun best, bidang ini pun best. Saya rasa ini adalah kelebihan lah. Sebagai contoh, apabila saya belajar dalam bidang perakaunan, kemudiannya ataupun bidang ekonomi, kemudiannya saya belajar pula berkaitan dengan sukan. Orang melihat sukan itu terpisah dengan orang melihat perakaunan itu ataupun orang melihat ekonomi itu. Tapi saya rasa dalam sukan itu ada perakaunan, dalam sukan itu ada ekonomi. Kenapa? Mulalah jadi sport business. Kan? Ini bidang baru yang kita jarang bincang dekat Malaysia. Sebab itulah banyak kita punya persatuan-persatuan sukan yang mempunyai banyak masalah dari segi kewangan. Kan? Sebagai contoh. Tapi ini adalah bagaimana pro and contra dalam kita melihat untuk memilih jurusan pengajian di peringkat universiti, kerana ia memberi signifikan yang sangat besar apabila kita nak memilih untuk kerjaya kita. Walaupun tak semestinya kerjaya kita itu sama dengan pengajian yang kita belajar, tetapi ia juga menjadikan salah satu cara jalan untuk melahirkan atau menyediakan kita ke dalam sistem pasaran ataupun ke dalam medan pekerjaan lah. So ini adalah pro and contra dia.